Don't be afraid. I'm here to save you. You are safe now. I'm your friend, Thambi. I will tell you everything about the electrical hazards as well as the safety measures so that these scenarios do not happen again. Do you know why did sparks fly out of the wire socket? See this. An overloaded circuit is an electric circuit that is carrying more current than it is designed to handle, creating a danger of fire through overheating. This often occurs when too many appliances are connected to a circuit at one time. This causes electrical failure. So the wire first sparks and then catches fire. Plan for maximum electrical circuits and plug points, keeping your present and future needs in mind. Different appliances require different wiring specifications. Appliances like bulbs, fans, tubes carry loads between 60 and 250 watts and require 1.5 square millimeter electrolytic copper wire. Appliances like TV, refrigerator and music system carry loads between 250 and 1000 watts. These require 2.5 square millimeter electrolytic copper wire. Whereas AC, geyser, grinder and washing machine having loads between 1000 and 3000 watts require a 4 square millimeter electrolytic copper wire. Remember, for your safety and low electricity bill, correct planning and proper designing of the electrical circuit is very vital. This will take care of current power needs as well as cater to the needs of tomorrow. Don't forget the following checklist when doing your electrical wiring. Make sure the electrician is qualified and competent enough to carry out the electrical job. Use copper wires as per ISI standards, as these are known to be better conductors of electricity as well as safer than aluminium wires. Avoid joints in wiring during electrical installations. Check thoroughly for any loose connections during the electrical installations and rectify them immediately. Use insulation tape to cover the exposed parts of any wire from coming in direct contact with other wires or metal parts. Do not allow electrical wires in the same conduit as telephone wires or TV cables, as the interference caused by these wires can be dangerous. Circuit breakers like MCBs and ELCB should be used to protect you and your appliances from getting damaged in case of a short circuit. Now that you are aware about basic safety related to electrical wiring at your home, I am sure you can say goodbye to any more dangers arising out of it. Always remember, a little bit of copper sense is common sense. Issued in public interest by International Copper Association, India. Salam sejahtera. Nama saya adalah James Nawan, anak Albert Balai. Hari ini saya akan membincangkan atau mengajar berkaitan dengan hazard elektrik domestik. Saya akan mengajar tentang pengenalan dengan definisi hazard dan juga elektrik. Apakah itu hazard? Hazard adalah apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya
kepada pekerja akibat hazard yang terdapat di tempat beliau bekerja. Kebarangkalian adalah pengukuran frekuensi berlakunya kemalangan. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal, maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima. Apakah itu hazard? Saya akan menerangkan definisi hazard. Hazard adalah apa sahaja secara sendirian atau bersaling tindak antara satu dengan yang lain yang mampu mengakibatkan kemudaratan. Kemudaratan ini berbeza-beza ketenatannya daripada yang mengakibatkan kematian sehinggalah kepada kecederaan kecil. Okey, ini membuktikan bahawa hazard mempunyai beberapa tingkat, kecil hingga yang kebesar, tahap kecederaan. Occupational Safety and Health Assessment Series 18002 ataupun OSHAS 18002 mentarifkan hazard sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia. Tidak hanya manusia tetapi juga kepada kerosakan harta benda, kerosakan sekitaran tempat kerja atau gabungannya. Hazard ini mempunyai pelbagai jenis, terutamanya bahan kimia, sinaran, elektrik, biohazard, sistem kerja dan beberapa contoh-contoh hazard yang lain. Tapi kali ini kami akan memfokuskan kepada hazard elektrik. Apakah itu elektrik? Elektrik adalah satu bentuk tenaga yang terhasil daripada pengaliran elektron, adalah satu terma am yang merangkumi tenaga yang berkaitan dengan charge elektrik sama ada statik atau dinamik. Kali ini saya akan membincangkan hazard elektrik. Apakah yang menyebabkan hazard elektrik? Yang pertama adalah renjatan elektrik. Renjatan elektrik seperti yang kita tahu adalah sangat membahayakan sehingga boleh menyebabkan kecederaan sehinggalah kepada kematian. Renjatan elektrik boleh berlaku disebabkan oleh pengaliran arus elektrik dengan kadar tertentu di dalam badan mangsa secara tidak sengaja. Kita jangan risau, renjatan elektrik ini tidaklah boleh menyebabkan kematian, tetapi jika kadar alirannya rendah, dia tidak akan menyebabkan kecederaan yang serius. Jika alirannya yang tinggi, mungkin akan menyebabkan keadaan yang sangat serius. Keadaan ini berlaku sama ada daripada penebatan yang kurang baik, pembumian yang kurang sempurna, atau penggunaan pemutus litar arus baki yang rosak. Ini kita boleh simpulkan, renjatan elektrik ini boleh berlaku jika pembumian yang sangat tidak baik ataupun kurang sempurna, dan juga penggunaan penebatan yang kurang baik boleh juga menyebabkan renjatan elektrik. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejutan elektrik? Terdapat 3 faktor, iaitu rintangan, yang kedua adalah voltan, dan yang ketiga adalah arus. Rintangan. Mengapa rintangan boleh menyebabkan kejutan elektrik? Saya akan membincangkan. Semakin rendah rintangan badan manusia, semakin besar potensi hazard kejutan elektrik berlaku. Ini boleh disimpulkan bahawa badan manusia merupakan konduktor elektrik yang sangat bagus. Yang kedua adalah voltan. Semakin tinggi voltan, semakin besar potensi hazard kejutan elektrik berlaku. Voltan melebihi 50 volt adalah sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kalau voltan tersebut sangat tinggi,
kita jangan pergi ke tempat sana, sebabnya akan memudaratkan atau membahayakan keadaan kita yang boleh menyebabkan kematian ataupun keadaan yang sangat serius, kecederaan yang sangat serius. Yang terakhir adalah arus. Semakin tinggi arus, semakin besar potensi hazard kejutan elektrik berlaku. Arus yang melebihi 5 mA ataupun 5 mA adalah sangat membahaya. Arus 10 mA atau 10 mA boleh menghasilkan kejutan yang mencukupi untuk menghalang kawalan tubuh ke otot-otot. Jadi kita janganlah pergi ke tempat yang mempunyai arus yang sangat tinggi, sebab ia akan juga dapat memudaratkan tubuh badan kita dan juga dapat menyebabkan kecederaan. Okey, kali ini saya akan membincangkan tentang sifat-sifat elektrik. Terdapat 3 sifat. Yang pertama, elektrik tidak boleh dilihat. Seperti yang kita tahu, kita tidak pernah melihat elektrik. Jadi, kita tak akan tahu bagaimana kejutan itu dapat berlaku, sebabnya akan datang secara mengejut. Yang kedua, elektrik tidak boleh didengar. Dan yang terakhir adalah elektrik tidak boleh dihidu. Itulah sebab elektrik dia akan menyebabkan kebakaran fuse, dan fuse tu yang akan dapat membuat kita hidu bau terbakar. Dan yang terakhir, saya akan membincangkan tentang bahan pengalih. Saya akan membincangkan bahan pengalih yang terutama lah. Terdapat 3. Yang pertama adalah besi dan logam. Yang kedua adalah air. Dan yang paling penting adalah 3 adalah tubuh manusia. Oleh sebab itu kita dapat terdedah kepada renjatan elektrik ataupun kejutan elektrik kerana tubuh manusia adalah bahan pengalih yang sangat bagus. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunisa Nabilah akan membentangkan topik analisa dan contoh kemalangan elektrik. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2016, sebanyak 54 kes kemalangan elektrik telah direkodkan. Ianya melibatkan 28 kes maut dan 26 kes tidak maut. Jumlah kes pada tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 12.5% berbanding 2016. Untuk makluman semua, graf yang ditunjukkan di dalam slide merupakan statistik kemalangan elektrik bagi tahun 2002 hingga 2016. Sepanjang 5 tahun bermula dari tahun 2012 hingga 2016, sejumlah 266 kejadian kemalangan elektrik telah dilaporkan dan disiasat oleh Suruhanjaya Tenaga yang melibatkan 132 kes maut dan 134 kes tidak maut. Bilangan kes tertinggi yang dicatatkan adalah pada tahun 2014, iaitu sebanyak 63 kes, iaitu 27 kes maut dan 36 kes tidak maut. Purata bagi 5 tahun, bilangan kejadian adalah sebanyak 53 kes setahun. Menurut laporan, jumlah kemalangan elektrik yang melibatkan kejadian sepanjang tahun 2002 hingga 2016 adalah sebanyak 15.7%. Jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 136 kes, menjadikan kemalangan elektrik di kediaman merupakan tempat ketiga tertinggi yang sering menjadi kawasan kejadian kemalangan elektrik. Antara punca kemalangan elektrik berlaku adalah kerana yang pertama, pemasangan senggaraan tidak sempurna. Kedua, pencerobohan di perpasangan elektrik. Ketiga, prosedur kerja selamat tidak dipatuhi. Keempat, kecacatan pada peralatan elektrik. Kelima, salah guna sistem pendawaian. Keenam, aktiviti kerja orang awam berhampiran perpasangan elektrik. Dan yang ketujuh adalah punca-punca lain. Kegagalan penyelenggaraan atau pemasangan dengan sempurna telah dikenal-pasti sebagai punca tertinggi yang menyumbang berlakunya kes kemalangan elektrik, iaitu sebanyak 85 kes atau 32% daripada jumlah keseluruhan kes yang disiasat.
diikuti dengan kegagalan mematuhi prosedur kerja selamat sebanyak 81 kes dan aktiviti kerja orang awam berhampiran perpasangan elektrik sebanyak 38 kes. Analisa terperinci ketiga-tiga punca utama kes kemalangan elektrik adalah telah mengenal pasti beberapa amalan dan keadaan persekitaran yang berbahaya, antaranya seperti peranti perlindungan tidak dipasang pada sistem pendawaian atau sistem perlindungan dipasang tetapi tidak berfungsi. Contoh kemalangan elektrik yang berlaku di kediaman adalah seperti kemalangan yang melibatkan peranti arus baki dan pendawaian pemanas air. Ini adalah contoh kemalangan elektrik yang disebabkan oleh kerosakan pemanas air. Pasangan suami isteri Jepun telah terbunuh setelah terkena rejatan elektrik oleh pemanas air yang rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Fauzi. Saya akan teruskan perkongsian ini dengan menceritakan berkaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan keselamatan elektrik domestik. Yang pertama sekali adalah piawaian. Untuk piawaian, kita tahu yang Suruhanjaya Tenaga telah menetapkan peralatan elektrik perlu mempunyai logo siren, dan siren adalah tanda bahawa sesebuah peralatan tersebut diperakui keselamatannya dan ketahanannya. Kerana kita tahu peralatan elektrik melibatkan tenaga elektrik yang besar, dan sekiranya peralatan yang tidak mempunyai logo siren berkemungkinan boleh berlakunya dita pintas ataupun kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeriksaan. Untuk pemeriksaan, kita kena memanggil ataupun sentiasa membuat pemeriksaan secara berkala. Paling kurang 1 tahun 2 kali pemeriksaan, dan pemeriksaan tersebut perlu memanggil kontraktor yang berdaftar dan kompeten supaya kita berasa lebih selamat apabila berada di rumah. Kerana apabila kita memanggil kontraktor yang tidak kompeten dan tidak berdaftar, kita bimbang berlakunya kerosakan-kerosakan yang tidak diambil cakna oleh kontraktor tersebut, dan sukar untuk kita kenakan tindakan kerana kontraktor tersebut tidak berdaftar. Sekiranya kontraktor berdaftar, dia mempunyai insurans tertentu yang kita boleh tuntut, dan itu adalah langkah yang lebih selamat. Yang ketiga adalah kering. Apa maksud kering? Kita sering tahu apabila kita keluar daripada tandas, kita basuh pinggan ataupun membuat aktiviti yang melibatkan basah dan sebagainya, kita segelintir kita tidak ambil cakna dengan menggunakan tangan yang basah untuk memegang peralatan elektrik. Peralatan elektrik banyak, seperti yang kita biasa pegang adalah iron, striker dan sebagainya, ataupun kita memegang switch, sama ada menutup switch atau membuka switch. Jadi apabila kita memegang dalam keadaan basah, dibimbangi kita boleh terkena renjatan elektrik. Dan kalau renjatan elektrik, ada setengah renjatan elektrik tidak membahayakan diri, tetapi kita bimbang renjatan elektrik yang kita kena itu boleh menyebabkan berhentinya jantung dan sebagainya. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah pemasangan. Untuk pemasangan, kita tahu yang elektrik domestik terlibat ataupun melibatkan pendawaian di rumah. Jadi apabila pendawaian di rumah, kita perlu pastikan yang pemasangan pendawaian dalam keadaan yang terbaik, menggunakan alat yang terbaik, dan boleh katakan keseluruhannya adalah terbaik lah, sebab kita tahu yang pendawaian di rumah kita gunakan dalam jangka masa yang lama, seperti contoh 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya lah. Jadi apabila menggunakan dalam tempoh masa yang lama, semasa kita buat pemasangan, kita perlu memastikan
daripada A sampai Z menggunakan peralatan yang berkualiti dan sempurna lah. Jadi untuk memastikan keadaan tersebut berlaku, kita perlu menggunakan kontraktor yang berdaftar dan berautoriti. Okey, supaya kita lebih yakin bahawa pemasangan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak berlakunya kecuaian dari segi pemasangan. Okey, itu adalah yang keempat. Okey, untuk yang kelima, adalah tanda amaran. Okey, apabila kita sebagai penghuni rumah tersebut, kemungkinan kita, boleh katakan lelaki ataupun perempuan, membaiki peralatan elektrik ataupun membuat pendawaian ataupun menambah plug dan sebagainya lah untuk kegunaan sendiri. Okay, jadi bila melakukan sebarang kerja-kerja elektrik, kita kena pastikan yang kita membuat tanda amaran. Okay, sebab apa kita kena buat tanda amaran? Sebab di sekeliling kita adanya anak-anak kecil dan sebagainya. Jadi sekiranya tidak membuat tanda amaran, dibimbangi ahli keluarga kita bermain-main di kawasan tersebut dan tidak bersedia ataupun tidak ambil cakna bahawa sedang melakukan pendawaian dan sebagainya. Kerana bila melakukan pendawaian elektrik, berkemungkinan akan ada wayar-wayar yang berada di lantai dan sebagainya dan boleh menyebabkan kecelakaan. Okey, itu adalah yang kelima. Okey, untuk yang keenam pula, adalah kabel. Okey, semasa membuat pendawaian, kita kena pastikan yang tiada kabel bervoltan tinggi berada berdekatan dengan kita. Kerana kita sebagai yang membuat pendawaian, kita pun boleh terkena kemalangan seperti renjatan elektrik dan sebagainya. Jadi yang membuat pendawaian ini perlu mengambil langkah yang lebih banyak atau langkah keselamatan lebih banyak lah. Sebab apabila melibatkan elektrik, kita tidak jangka kemalangan yang boleh berlaku kepada kita. Okey, seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah beban suis. Tipu kalau tak pernah lakukan kan. Kita menggunakan extension secara berlebihan daripada plug kepada extension. Contohlah ada 5 point extension. Lepas tu daripada 5 point extension sambung lagi kepada extension seterusnya untuk kita dapatkan extension yang panjang kan. Sebenarnya perkara tersebut tidak boleh dilaksanakan kerana untuk satu-satu switch sudah adanya limitasi. Sekiranya kita menggunakan secara berlebihan, sebagai contoh kita tahu peti sejuk ataupun heater dan sebagainya menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Jadi apabila daripada satu plug kita sambung kepada extension dan extension tersebut kita agihkan kepada peti sejuk, heater, rice cooker dan sebagainya yang menggunakan arus elektrik yang besar, boleh menyebabkan overload pada switch tersebut ataupun soket tersebut lah. Jadi perkara tersebut perlu dielakkan walaupun sebelum ini kita pernah lakukan. Untuk lepas daripada kita dah tahu langkah keselamatan bagi elektrik domestik ni, kita patut elakkan perkara tersebut. Okey. Jadi penggunaan extension boleh digunakan tetapi berpada-padalah. Lebih baik kita menggunakan soket yang satu lagi untuk extension yang seterusnya. Elakkan daripada extension disambung kepada extension dan seterusnya dengan extension lain. Okey, perlu elakkannya. Jadi lepas pada 2 tahun ni, jangan lakukan. Okey, yang terakhir sekali adalah pemasangan. Okey, yang terakhir sekali adalah penyambungan. Okey, untuk penyambungan ni, kita tahu yang ada segelintir kontraktor ataupun kita sendiri yang hendak jimat. Okey, hendak jimat. Jadi pendawaian yang kita lakukan itu elakkan daripada membuat penyambungan. Maksudnya daripada wayar, contohlah kita tarik wayar tersebut pendek. Jadi untuk sampai ke soket ataupun switch dan sebagainya itu, kita membuat penyambungan wayar. Elakkan membuat penyambungan wayar. Okey, sebab apa? Sebab sebenarnya saya telah ceritakan tadi yang pendawaian ini kita gunakan dalam tempoh masa yang lama. Okey, jadi apabila menggunakan dalam tempoh masa yang lama, kita kena pastikan yang apabila kita tarik wayar daripada kotak agihan tu,
terus kepada soket dan sebagainya. Elakkan daripada di tengah-tengah jalan tu kita ada penyambungan wayar. Sebab bila penyambungan wayar ni, dia boleh tercabut bila-bila masa saja. Ya betul, kita dah ikat yang terbaik, tapi dia lebih baik tiada penyambungan di antara wayar ke wayar semasa membuat penyambungan daripada kotak agihan ke suis, soket dan sebagainya. In Arium, on average, someone gets an electric shock every 2 weeks. 85% of these shocks happen to non-electricians. Every single electric shock has the potential to kill you. Electricity is all around you. If you plug in a portable appliance, the only thing between you and electricity is a few millimeters of insulation. If it gets out, it could be the last thing you ever feel. And your loss will completely change the lives of those left behind. Tied out. Oh, Christ, babe, how long's it been like that for? I don't know. You okay? Hi guys, do you want a cup of tea? Oh my goodness, I can't believe you've got all these things plugged in. That's so dangerous. You can have things overloading and overheating. You really can't have so many things plugged in. Oh.
Come through, Stu. Come have a look at your house. Dad, stop. You really need an electrician to do that work. It's not worth the risk. Not again. What's the problem, son? The lathe cut out again on me. It's 3 times this morning. Electrician's going to be at Brew. I'm going to reset it myself. Hang on, Shane. It's not worth the risk. Yeah. You're right, mate. Hey, what are you doing? My hair? It's dangerous, Casey. What is? Electricity and water are a dangerous combination. Don't we have that safety switch? They don't always work, mate. Alright, sorry. Most of us know how to be safe around electricity, and we protect those close to us by warning them of the dangers. But when the pressure is on at work or home, do we do what we know is right? Jadi itu saja daripada kami bertiga. Saya mewakili kumpulan bagi modul yang pertama ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi sepenuh perhatian sepanjang modul ini berlangsung. Okey, terima kasih semua.